Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sedia untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Dan alang-alang korang ada dekat sini, why not kalau korang subscribe dekat lagi satu channel iaitu Automology Channel yang mana Pika buat review tentang banyak kereta-kereta yang sangat menarik. Tetapi sebelum Pika meneruskan video kali ni, Pika nak buat iklan sikit je. Yang mana Pika dapat 2 produk ni yang sangat sedap. Dah 2 botol habis dan sekarang Pika nak buat lagi 2 botol. Ya, yang ni adalah produk daripada Tumis. Ni adalah sambal tau. Yang kat sini ada sambal udang kering. Dan juga lagi satu sambal ikan masin. Seriously sangat sedap. Kalau korang makan nasi 1 pinggan, bila makan dengan benda ni, jadi tambah lagi 2 pinggan, 3 pinggan. Sebab sedap sangat-sangat. Yang ni kan, korang bukan setakat boleh makan dengan nasi. Tapi kalau yang nak makan dengan roti pun boleh. Ataupun kalau nak buat dia jadi macam seasoning pun boleh. Macam perasa tambahan kan. Bila tengah duk masak-masak tu rasa macam, kalau ada sambal ke apa, best juga ni. Bolehlah korang tambah dalam masakan korang. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, Pika ada letakkan dekat description dekat bawah. Ataupun korang boleh sendiri pergi ke http://tumis.com. Jadi, untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang menimpa seorang jururawat semasa dalam perjalanan daripada hospital di kawasan Kuala Lumpur menuju ke rumahnya yang terletak di Jelebu Negeri Sembilan dengan menggunakan Jalan Temiang. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini, kejadian seram yang berlaku ni terjadi kepada seorang jururawat yang bernama Aiman. Dan Aiman ni, dia kerja dekat Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur. Tapi dia ni menetap di Jelebu Negeri Sembilan. Kata dia, di atas sebab-sebab tertentu, dia terpaksa berulang-alik. Mungkinlah dekat sini ada yang akan tanyakan, kalau kerja dekat Hospital Kuala Lumpur, kenapa duduk dekat Jelebu Negeri Sembilan? Tetapi dekat sini, Aiman ada mention dekat Pika yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, dia ni terpaksa berulang-alik selama 2 jam setiap hari untuk pergi ke tempat kerja dia daripada Jelebu ke Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan korang, Aiman ni dia merupakan seorang jururawat yang bertugas di bahagian ortopedik ataupun bahagian tulang. Dan kebiasaannya memang setiap hari dia akan deal dengan banyak sangat kes-kes yang melibatkan kes tulang lah. Macam contoh kes aksiden tulang patah ke. So memang dia memang kerja dekat kawasan ortopedik kan. Dan itu adalah tugas dia lah. Dan selain tu juga Aiman ni ada bagi tahu yang dia ni kerja shift. Dan kebiasaannya kalau kerja ikut shift ni, memang waktu balik dia tu selalu jugalah waktu malam dia baru habis. Jadi nak dijadikan cerita, ada satu malam ni ataupun ada satu hari ni, Aiman tu dia kerja shift petang. Dan dia akan habis dalam pukul 9 lebih macam tu. Dan kebiasaannya Aiman ni, dia selalu ulang-alik daripada Jelebu ke Kuala Lumpur tu dengan menaiki motosikal. Masa tu jam lebih kurang pukul 9.30 dan seperti biasalah lepas dah habis siap kerja dekat hospital tu, dia akan terus bergegas pergi ke tempat parking, tempat dia parking motosikal dia tu lah. Dan masa dalam perjalanan nak menuju ke motosikal dia tu, dia dapat rasa macam tak sedap hati. Lagipun masa tu juga dia ada terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. Tetapi dia masih lagi meneruskan perjalanan dia. Lepas tu dia pun ambil motosikal dia macam biasalah. Dan dia pun bertolaklah daripada hospital dekat Kuala Lumpur tu menuju ke rumah dia dekat Jelebu tu. Jadi disebabkan dia kan naik motosikal dan kebiasaannya perjalanan dia tu mengambil masa lebih kurang 2 jam. Kena pula sebelum tu kan dia baru habis kerja. So selalunya Aiman ni dia suka berhenti dekat R&R Beranang, di mana dia kata dia akan stop dekat situ untuk take 5 ataupun berehat dalam 5-10 minit macam tu sebelum dia akan menyambung lagi perjalanan dia. Selepas meneruskan perjalanan, Aiman ni pun sampailah ke Jalan Temiang dan kata dia Jalan Temiang ni merupakan jalan pintas untuk cepat sampai ke Jelebu. Dan Jalan Temiang ni untuk pengetahuan korang adalah jalan yang pernah viral
disebabkan oleh jalan tu sangat-sangat cantik kalau waktu siang. Sebab ramai orang yang berhenti tepi jalan untuk ambil gambar. Katanya pemandangan dekat kawasan Jalan Temiang tu macam dekat New Zealand. Tapi kata Aiman, jalan tu pada waktu siang memang cantik macam New Zealand. Tapi kalau pada waktu malam, jalan tu memang sangat-sangat jarang orang yang menggunakannya. Sehingga kan jalan tu jadi nampak sangat suram dan juga sangat-sangat gelap. Jadi bila lalu dekat kawasan yang agak gelap macam tu kan, Aiman ni kebiasaannya memang dia akan perlahankan motor dia lah sebab dia takut nanti kan tiba-tiba ada haiwan melintas ke apa kan. Tiba-tiba dia tengok dekat side mirror dia ni ada macam lampu tau, macam lampu siren macam tu. So dekat sini Aiman ni ingatkan tu mungkin lampu ambulance. So Aiman ni pun perlahankan lagi lah motosikal dia tu dan dia bergeraklah ke bahu jalan, ke tepi sikit untuk bagi laluan pada ambulans ni untuk potong Aiman ni. Tetapi bila benda tu potong Aiman kata rupa-rupanya kenderaan yang dekat belakang dia tu tadi bukanlah ambulans, sebaliknya adalah van jenazah. Jadi dekat sini Aiman pun fikirlah, oh van jenazah ingatkan ambulans, mungkin nak hantar jenazah kot. Tak lama selepas tu, van jenazah yang potong Aiman tu tadi, dia memperlahankan kenderaan dia, lepas tu dia berhenti dekat tepi jalan dan kemudian pemandu van jenazah tu keluarkan tangan dia. Dia macam melambai-lambai macam tu. Jadi Aiman ni ingatkan yang mungkin pemandu van jenazah tu nak minta tolong Aiman lah. So seperti biasalah Aiman pun perlahankan lagi motosikal dia tu dan dia pun berhentilah betul-betul dekat sebelah van jenazah tersebut. Tetapi yang mengejutkan si Aiman ni adalah bila dia sampai je dekat sebelah driver van jenazah tu, dia tengok dekat dalam van tu tak ada orang. Pemandu pun tak ada. Pada masa yang sama juga, mulalah Aiman ni rasa macam meremang. Lebih-lebih lagi bila tiba-tiba juga dia terbau sesuatu yang sangat-sangat wangi dan juga bau kapur barus. Jadi selepas terkejut dengan apa yang dia nampak tadi, Aiman ni pun terus pecut tinggalkan van jenazah tu tadi sampai dia bawa laju ni. Sampailah dekat satu kawasan yang dia kata kawasan yang cantik, kawasan berbukit tu. Masa tu, dia ada berselisih dengan satu kereta ni tau. Tapi yang peliknya, driver kereta tu bagi horn dekat Aiman. Lepas tu dia gunakan lampu tinggi. Macam seolah-olah dia nak bagi tahu sesuatu dekat si Aiman ni. Jadi Aiman ni pun pelik lah kan. Kenapa kereta tu macam seolah-olah nak bagi warning dekat dia. Dan pada masa ni lah, Aiman ni pun memberanikan diri untuk tengok dekat side mirror dia. Dan bila dia tengok je dekat side mirror dia tu, alangkah terkejutnya dia bila dia nampak rupa-rupanya dekat belakang dia ni ada satu susuk seperti memakai baju pesakit hospital. Cumanya posisi dia tu menghadap ke belakang. Masa ni dalam keadaan yang takut dan juga lidah dah mula jadi kelu, Aiman ni cubalah untuk baca apa yang patut kan. Tetapi malangnya benda tu masih lagi ada dekat belakang. Masa ni lah Aiman ni dia ada juga bagi tahu dekat Pika. Dia ni walaupun dalam keadaan takut-takut macam tu, tapi dia ni jenis yang kuat semangat jugalah. Sebab masa yang sama juga, dia kata dia ada tengok lah dekat belakang kan. Kan bila bawa motor kita boleh tengok kan dekat bawah tu. Masa tu lah yang dia perasan sebenarnya makhluk yang dekat belakang dia tu tak berkaki. Pada masa ni jugalah dia mula rasa motosikal dia ni makin lama makin berat. Macam seolah-olah dia bawa sesuatu yang sangatlah berat dekat belakang tu. Yang menyebabkan motor dia ni walaupun dia polas minyak tu kan, macam mana pun motor tu masih lagi macam tak bergerak dengan laju. Kemudian Aiman ni teruskan lagi semangat dia untuk balik ke rumah. Dan masa ni lah Alhamdulillah dia sampailah dekat satu simpang 3 ni. Dan masa ni Aiman dia cakap dia rasa lega lah sebab masa tu dekat kawasan simpang 3 ni dah mula macam ada banyak kenderaan semua kan. Jadi rasa agak lega sikit lah sebab at least dia tak ada rasa macam keseorangan macam tadi. Sampailah dia lalu dekat satu kawasan iaitu kawasan Bukit Tangga. Dekat sini jalan tu gelap balik. Dan lagi sekali, Aiman ni dia ternampak susuk tubuh yang menumpang dia tadi. Cuma kali ni dia boleh nampak muka benda tu pula. Jadi masa ni, Aiman ni bila dia tersuluh je makhluk tu kan, barulah dia teringat, ni muka macam muka uncle yang meninggal dekat hospital petang tadi.
So dekat sini barulah Aiman ni dia teringat. Rupa-rupanya mungkin benda yang mengikut Aiman tu memang mengikut daripada hospital lagi lah. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya uncle yang Aiman cerita dalam kisah ni, uncle tu dia meninggal disebabkan oleh masalah jantung selepas dia melakukan pembedahan untuk potong kedua-dua belah kaki dia. Mungkin ada masalah ke apa kan. Jadi mungkin disebabkan tu jugalah kot. Aiman ni bila yang, ingat tak masa dia bawa motor, dia cuba intai dekat bawah, dia tengok benda tu tak ada kaki kan. Tu Pika rasa macam benda tu memang mengikut Aiman lah kot daripada hospital. Dan dia punya rupa bentuk susuk apa semua tu, dia ikut exactly macam uncle tu. Bukanlah kata roh uncle tu, sebab kita tahu kan roh tak boleh balik. Tapi benda tu sebenarnya macam satu gangguan lah daripada iblis ke daripada jin, syaitan kan, yang berupa dalam bentuk uncle tu untuk mengusik si Aiman ni. Dan sebelum Pika terlupa, Aiman ni ada juga bagi tahu selepas dia sampai je rumah dia, Alhamdulillah dia selamat sampai lah. Cumanya selepas tu dia demam selama beberapa hari. Mungkin disebabkan oleh dia terkejut lah kan. So, apa pandangan korang tentang kisah yang diceritakan oleh Aiman kali ni? Bagi Pika, kisah ni seriously sangat-sangat seram. Sebab bila Pika baca email dia pun, Pika boleh rasa meremang. So Pika imagine kan, dengan banyak sangat benda-benda yang agak mengejutkan lah yang berlaku dekat Aiman ni. Especially tang van jenazah tu kan. Tengok-tengok tak ada orang. Lepas tu dengan benda tu ikut kat belakang lagi. So seriously, Aiman ni bagi Pika adalah seorang yang memang sangat kuat semangat. Sebab kalau tak kuat rasanya, kalau macam Pika mungkin dah pitam dekat situ. Wallahualam, kita tak tahu kan. So, apa pandangan korang tentang kisah kali ni? Apa pun bolehlah korang bagi komen di bawah. Dan ataupun mungkin korang ni pernah jugalah kot lalu kawasan Jalan Temiang tu. Apa pun, Pika nak sangat tahu apa pandangan korang tentang kisah kali ni. So, komenlah seperti biasa di komen di bawah. So, apa pun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, jumpa korang lagi in my next video. Bye!